Assalamualaikum dan tahniah kerana berjaya mengikuti video yang pertama, iaitu bagaimana untuk menghasilkan 2 hingga 5 buah buku secara serentak menggunakan kaedah KJ Method. Dalam video yang pertama ini, kita akan menyentuh mengenai objektif diri. Jadi, apa yang kita mahu capai pada hari ini adalah bagaimana untuk menstrukturkan buku kita sekurang-kurangnya dapat menghasilkan 1 buah buku yang pertama. Dan kemudian, kita akan menguasai kemahiran bagaimana untuk menggandakan daripada rancangan untuk menulis sebuah buku menjadi 2 buah buku. Dan seterusnya, selepas kita menstruktur dan menggandakan, kita akan menguasai pula kemahiran bagaimana untuk memanjangkan siri buku pertama kita sehingga menjadi 5 buah buku. Jadi, apa yang akan diselesaikan dalam siri video KJ Method ini? Ada 2 perkara. Yang pertama, saudara akan mempelajari bagaimana cara untuk menyenaraikan bab-bab dalam buku pertama. Ini antara halangan yang besar kepada penulis baru yang baru bermula, tidak ada pengalaman, bermula dari kosong, bagaimana cara untuk menyenaraikan senarai bab yang lengkap untuk topik yang kita hendak hasilkan. Dan KJ Method ini juga membantu saudara untuk membangunkan senarai siri di dalam buku. Sebab ada sebahagian daripada penulis merancang untuk membangunkan siri demi siri berdasarkan buku pertama, selanjutnya ke buku yang kedua, serta seterusnya. Jadi, KJ Method membantu untuk membangunkan siri buku. Apa itu siri buku? Saya bagikan contoh. Ini antara beberapa buah buku yang telah saya tulis sebelum ini. Dan kalau tuan-tuan dan cik puan melihat dengan teliti, ketiga-tiga buku ini berada dalam satu siri yang sama, iaitu siri buku perhubungan. Jadi, kaedah KJ Method ini telah membantu saya untuk menggandakan daripada rancangan 1 buah buku menjadi 2, 3, sehinggalah 27 buah buku yang telah saya hasilkan sebelum ini. Dan kaedah ini masih lagi saya gunakan berkali-kali. Jadi dalam siri KJ Method ini ada beberapa perkara yang penting yang perlu diketahui. Yang pertama, panduan ini adalah panduan yang fleksibel. Mungkin ada sebahagian daripada tuan-tuan dan cik puan sudah pun membaca buku tip menjadi penulis bestseller. Dan kita akan lihat ada sedikit perbezaan dalam video ini dan juga apa yang dinyatakan dalam buku tersebut. Kerana video ini dihasilkan berdasarkan kepada perkembangan model ini dan bagaimana kita dapat mencantikkan dan memudahkan lagi untuk penulis baru. Jadi panduan ini sangat fleksibel. Dia boleh berubah mengikut siapa yang menggunakan. Jadi mungkin kali pertama kita akan gunakan untuk tujuan buku kita sendiri, tetapi dari masa ke semasa apabila kerap menggunakannya berkali-kali, dia akan berubah mengikut nature ataupun fitrah penulis itu. Dan hasil selepas mengamalkan teknik ini berbeza bagi setiap orang. Dan setiap video ini adalah video-video tindakan. Jadi cadangan saya, lakukan dahulu sebelum menekan butang play video yang seterusnya agar mendapat hasil yang maksimum. Baik, kita bermula memperkenalkan apakah itu KJ Method. Jadi, apakah itu KJ Method? KJ Method ini diasaskan oleh seorang individu yang bernama Kawaki Tajiro. Dan kaedah ini dimulakan pada tahun 1960 dan dipanggil sebagai affinity diagram. Dan fungsi asas kepada KJ Method
adalah untuk mengurus idea dan data. Jadi perkataan KJ itu datang daripada nama beliau iaitu Kawakitajiro. Puan Ainun Muhammad merupakan pengasas kepada rangkaian penerbitan buku di bawah PTS Media Group. Sebelum ini dikenali sebagai PTS Publication and Distributor. Dan Puan Ainun Muhammad merupakan pengamal kepada kaedah KJ Method yang telah diubah suai menjadi kaedah menstrukturkan 2 hingga 5 buah buku secara serentak. KJ Method untuk penulis telah diajar dan diturunkan kepada para pengkarya sejak tahun 2001 apabila bermulanya rumah penerbitan PTS. Dan di bawah PTS Publication and Distributor, Puan Ainun telah melatih lebih daripada 400 orang penulis dan PTS sendiri telah menghasilkan lebih daripada 1,000 judul. Jadi pada tahun-tahun awal penglibatan PTS di dalam pasaran buku, Puan Ainun bertindak sebagai seorang jurulatih untuk membangunkan kumpulan penulis melalui aktiviti kelas pada setiap bulan. Dari tahun 2001 sehinggalah pada awal tahun 2010. Kemudian, Puan Ainun keluar daripada pasaran dan memfokuskan kepada aktiviti-aktiviti lain. Dan ini adalah suasana bagaimana kelas penulisan yang dikendalikan oleh Puan Ainun di Kuala Lumpur. Ada seorang lelaki Jepun yang bernama Yoho Okawa, dan Yoho Okawa ini merupakan salah seorang pengamal KJ Method bagi tujuan menghasilkan buku. Direkodkan, beliau sudah menulis 700 buah buku menggunakan KJ Method dan tujuannya adalah beliau membangunkan siri-siri buku bagi menyebarkan ideologi Happy Science. Dalam konteks negara Jepun, penghasilan ataupun kewujudan agama-agama baru adalah sesuatu yang biasa dilihat. Dan kita boleh katakan Ryoho Okawa merupakan salah seorang daripada beribu-ribu individu yang membawa kepada konsep ajaran agama baru. Dan bagi Ryoho Okawa, beliau memperkenalkan konsep The Science of Happiness. Dan beliau menulis seminggu sebuah buku selama 52 minggu. Dan ini antara buku-buku yang terhasil menggunakan Kawakitajiro Method. Jadi, apakah fundamental ataupun akar kepada KJ Method ini? Yang pertama, KJ Method bertujuan untuk mengurus lambakan idea. Saya percaya kita yang sedang mengikuti video ini ada kalanya mengalami situasi terlalu banyak idea dan tidak tahu mahu bermula dengan idea yang mana satu. Jadi, fundamental Kawakitajiro Method ini bertujuan untuk mengurus lambakan idea. Dan kita juga mengalami situasi yang mana mempunyai terlalu banyak maklumat. Jika dibuka komputer, ada banyak folder-folder berdasarkan simpanan maklumat-maklumat berkaitan topik yang hendak ditulis. Jika dilihat pada rak buku, terlalu banyak judul-judul buku dan kita tidak tahu memilih buku mana yang boleh kita keluarkan dan kita canai semula menjadi buku tulisan kita sendiri. Jadi KJ Method membantu kita mengurus lambakan maklumat ataupun lambakan data. Dan yang ketiga, fundamental KJ Method adalah menghubungkan persamaan maklumat itu secara semula jadi. Selain daripada mendorong kita berfikir menggunakan model baru luar daripada kerangka yang diajar di sekolah sebelum ini.
Okey, dalam video KJ Method kali ini, kita hendak menerobos situasi diri kita sendiri sebelum kita mengaplikasikan teknik itu dari satu tahap ke satu tahap yang lain. Saya hendak bawa kenangan ataupun pengalaman serta memori kita kembali pada waktu persekolahan yang lalu. Okey, cuba ambil sedikit masa untuk kita ingat kembali sama ada wajah ataupun nama guru-guru yang pernah mengajar subjek ini. Yang pertama, subjek Bahasa Melayu. Yang kedua, subjek Bahasa Inggeris. Okey, sudah nampak? Pilih satu. Wajah guru yang pernah mengajar kita subjek Bahasa Melayu ataupun Bahasa Inggeris. Okey, sekarang ini, cuba fikirkan kembali situasi di sekolah pada waktu itu, apakah cara dan bagaimana kita menulis karangan? Apakah bentuk format yang diberikan? Okey, sudah terbayang bagaimana format penulisan karangan? Cuba kita buat bandingan. Betul atau tidak, proses ini sama seperti yang saya ataupun orang lain lalui. Mula-mula dalam menulis karangan, kita bermula dengan pendahuluan. Dan selepas pendahuluan, kita bergerak kepada isi yang pertama. Selepas isi yang pertama, kita menulis isi yang kedua, kemudian isi yang ketiga, kemudian isi yang keempat, dan diakhiri dengan kesimpulan ataupun penutup. Sama Okey. Ini situasi yang dialami. Ini akan menjawab persoalan kenapa sampai sekarang ada sesetengah orang tidak mampu menghasilkan buku, sedangkan dia telah menguasai teknik menulis sejak dari zaman sekolah, universiti sehingga masuk ke alam pekerjaan. Tapi disebabkan teknik ataupun format penulisan karangan ini telah menyekat kemampuan dan kebolehan dirinya untuk menghasilkan buku yang pertama. Kita ulang sekali lagi. Okay. Mula-mula, kita menghasilkan karangan dengan pendahuluan. Kemudian, kita mula menulis isi yang pertama. Kemudian, diikuti dengan isi yang kedua. Tiba-tiba, kita mengalami situasi hilang idea, hilang data, dan isi yang ketiga kita tak dapat hasilkan dengan baik. Dan bila isi yang ketiga tidak dapat disiapkan, mustahil isi yang keempat dapat diteruskan. Apatah lagi kesimpulan. Jadi kalau kita lihat kedua-dua perbandingan ini, baru kita sedar bahawa selama ini, cara kita menulis buku dari bab ke bab banyak dipengaruhi dengan format penulisan karangan yang kita belajar dari warisan zaman berzaman. Dan disebabkan format inilah banyak menggagalkan usaha-usaha untuk menghabiskan buku pertama sehingga sekarang. Kenapa? Mula-mula kita tulis bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua. Tiba-tiba bab ketiga kita tidak dapat cetusan idea. Tak ada maklumat dalam tangan. Bab keempat, kelima, keenam, sehinggalah bab terakhir gagal kita siapkan sehingga sekarang. Dan ini dipanggil sebagai perangkap garis lurus. Kita berfikir secara linear, bukan non-linear. Apa fungsi penulisan menggunakan model garis lurus? Okay. Fungsi garis lurus ini bertujuan untuk menceritakan proses. Contoh, kalau kita hendak menulis tentang bagaimana untuk menanam cendawan, kita tahu daripada langkah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Untuk menggambarkan proses, kaedah penulisan linear seperti yang kita kuasai di sekolah sangat sesuai. Tetapi, ia tidak akan membantu untuk membangunkan struktur buku
pada peringkat awal kerana teknik garis lurus merupakan solusi yang terakhir yang kita akan gunakan selepas struktur buku itu dilengkapkan. Jadi ini menjawab persoalan kenapa sehingga sekarang bukan isu tidak pandai, bukan isu tidak ada bakat, bukan isu kelemahan diri. Apa yang berlaku pada kita selama ini tidak dapat menghasilkan buku yang pertama kerana kita terperangkap dengan model menulis menggunakan linear logic, menulis menggunakan format garis lurus yang tidak memungkinkan buku pertama dapat disiapkan. Baiklah, sekarang ini dalam video seterusnya, ini berkaitan tentang alatan kerja. Perkara-perkara yang perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum aktiviti dimulakan. Ada dua jenis pendekatan untuk melakukan KJ method. Dan pendekatan ini saling berkait satu sama lain. Tetapi semakin kita mahir dalam KJ method, berkemungkinan satu daripada dua cara ini tidak diperlukan lagi. Pendekatan yang pertama ialah berkaitan tentang pendekatan fizikal dan yang kedua pendekatan skrin iaitu menggunakan alat bantu digital. Okey, kita bermula dengan pendekatan fizikal. Perkara yang paling penting yang perlu disediakan untuk KJ method fizikal adalah sticky note. Dan saya cadangkan dapatkan sticky note yang berkualiti. Memang ada dalam pasaran sticky note yang murah yang harganya tidaklah sampai kita terasa tak berbaloi membelinya, tetapi untuk jangka masa panjang, kad-kad dalam KJ method ini akan digunakan berkali-kali. Bukan sahaja untuk buku yang pertama, tetapi untuk buku-buku yang seterusnya. Jadi dapatkan sticky note yang berkualiti. Yang kedua, persediaan fizikal yang kita boleh usahakan adalah dapatkan sebuah sketchbook. Ya, kalau tuan-tuan dan cik puan biasa pergi ke kedai-kedai yang menjual stationery, cuba lihat sketchbook. Bukunya sederhana besar, cukup untuk kita simpan senarai sticky note yang telah digunakan sepanjang proses KJ method nanti. Dan buku ini tak perlulah dibawa ke mana-mana. Mungkin boleh kita simpan sahaja di rumah. Apabila kita nak hasilkan KJ method tersebut, baru kita keluarkan dan gunakan bersama-sama. Itu berkaitan persediaan fizikal. Persediaan alat bantu digital ataupun skrin adalah beberapa perkara berikut. Yang pertama, komputer tuan-tuan dan cik puan akan menggunakan kaedah folder, sistem folder. Jadi kalau yang tak biasa nak gunakan sistem folder ni, senang saja, klik kanan mouse dan cuba cari perkataan new folder, klik di situ dan terhasil folder-folder yang dimahukan. Dan pastikan semua folder yang kita akan buat selepas ini disimpan di dalam Dropbox. Kebimbangan saya adalah apabila sudah ada beratus-ratus, beribu-ribu kad yang kita hasilkan daripada KJ method hilang disebabkan kerosakan pada komputer ataupun berlaku kecurian pada komputer kita ataupun fail yang kita simpan itu diserang oleh virus. Jadi Dropbox ini bertindak sebagai backup ataupun langkah kedua yang kita ambil sebagai tindakan berjaga-jaga agar fail-fail ataupun kad-kad yang dihasilkan selepas ini tidak hilang disebabkan kerosakan komputer peribadi. Perkara ini pernah berlaku ya. Kerana itu saya sangat tekankan gunakan Dropbox. Masuk ke dropbox.com, ikut arahannya dan selepas diaktifkan kita akan nampak ada satu fungsi Dropbox muncul pada komputer kita. Dan kebanyakan kad-kad kita itu nanti akan menggunakan
fungsi Microsoft Word. Kalau tadi persediaan fizikalnya adalah sticky note, di dalam skrin kita akan gunakan Microsoft Word. Okey, sekarang ni kita akan meneruskan kepada apakah itu prinsip asas menggunakan kad-kad yang diwakili oleh sticky note dalam prinsip asas KJ method. Okey, dalam menggunakan sticky note untuk kita merakamkan idea dan menyusun struktur buku, prinsip yang pertama adalah setiap satu kad hanya mewakili satu idea sahaja. Setiap satu kad hanya mewakili satu idea sahaja. Okay. Prinsip yang kedua, apabila kita hendak mencatatkan idea tersebut ke atas sticky note, hanya 1 hingga 2 patah perkataan sahaja. Hanya 1 hingga 2 patah perkataan sahaja. Sekiranya lebih, mungkin kita boleh letakkan maksimum 3. Dan perkataan-perkataan ini memberikan kata kunci terhadap idea tersebut. 1 hingga 2 patah perkataan ini hanya memberikan bayangan kata kunci idea tersebut. Okay. Seterusnya, jangan gunakan ayat yang lengkap. Jangan gunakan ayat yang penuh. Jangan gunakan ayat yang penuh. Kenapa? Kenapa saya ulang perkara ini berkali-kali? Apabila kita gunakan ayat yang penuh, kata kunci itu tidak dapat berkembang. Dia akan terperangkap dengan konteks ayat tersebut. Dan prinsip yang seterusnya, dalam menggunakan KJ method, prosesnya berterusan. Maksudnya, proses membangunkan struktur buku ini bukanlah kerja 1 jam ataupun 10 minit. Mungkin mengambil masa sehari, 2 hari ataupun 1 minggu. Jadi minggu yang kita peruntukkan untuk membangunkan struktur buku adalah minggu kita mengamalkan KJ method sehingga kita mendapat struktur buku yang lengkap. Jadi prosesnya berterusan, bertambah dari masa ke semasa. Dan apabila kita menulis idea pada setiap kad, jangan dihukum idea tersebut. Jangan beri sebab kepada idea. Kenapa dia mesti berada di situ? Kerana idea itu muncul dalam fikiran kita. Jadi, simpan dahulu dalam setiap kad yang kita akan gunakan selepas ini. Langkah demi langkah kita akan tunjukkan dari awal sehingga akhir dalam video-video seterusnya. Okey, baik. Dalam video kali ini adalah video yang akan memulakan gerak langkah kita secara praktikal. Jadi, saya kira saudara sudah pun mempunyai alat-alat fizikal di depan mata, iaitu sticky note. Sebagaimana yang kita sebut dalam video sebelum ini. Jika belum lagi, saya sarankan dapatkan terlebih dahulu bahan-bahan yang diperlukan dan mainkan semula video ini, kemudian ikuti langkah demi langkah secara praktikal dalam slide-slide yang akan ditunjukkan. Baik, sebagai panduan, video ini bersifat praktikal dan objektifnya bukan untuk kita menonton sehingga habis. Matlamat kita adalah apa yang ditunjukkan dalam video ini dilakukan berdasarkan arahan. Dengan cara ini, kita akan dapat melihat hasil dari peringkat ke satu peringkat. Langkah yang pertama. Di depan mata saudara sekarang sudah ada satu set sticky notes sebagaimana yang kita sarankan tadi. Ambil sekeping sticky note tersebut, kita anggap itu sebagai satu kad, dan tuliskan tajuk buku yang hendak ditulis diterbitkan pada tahun ini.
Ambil masa sekitar 3-5 minit dan kembali semula menonton video ini. Boleh tekan butang pause terlebih dahulu sementara menyiapkan langkah yang pertama, iaitu tuliskan tajuk buku. Baik, tahniah kerana berjaya melaksanakan langkah awal. Apa fungsi tajuk buku yang kita tuliskan tadi pada kad yang pertama? Tajuk buku yang berada pada kad yang pertama hanyalah working title. Maksudnya, ini hanyalah tajuk buku sementara. Tujuan tajuk ini membantu kita fokus kepada topik yang hendak dihasilkan sehingga siap keseluruhan rangka buku yang dirancang. Dan tajuk akhir ataupun tajuk final hanya muncul selepas manuskrip siap ditulis. Boleh jadi datang daripada mana-mana bab, perenggan, ayat ataupun sumber-sumber di luar. Sekarang, cuba lihat semula kad yang mengandungi tajuk buku tadi dan buat perbandingan berdasarkan petua-petua ini. Pertama, tulis tajuk sejelas yang mungkin. Apa maksudnya? Elakkan ayat-ayat yang berbentuk abstrak. Okey, saya bagi satu contoh. Katakan, ini adalah tajuk yang ditulis. Sinar Mentari Kembali. Agak-agaknya ini buku apa? Kita tak dapat pastikan, ya. Jadi bila kita tak dapat pastikan, bermaksud tajuk ini belum cukup jelas lagi. Tajuk ini sangat abstrak sifatnya. Maka kita kena tahu semula, buku ini mengenai apa? Okay, buku ini mengenai seorang wanita yang kembali bangkit selepas gagal dalam perkahwinan. Sekarang kita nampak jelas. Buku ini adalah buku motivasi untuk orang perempuan yang mula-mula gagal kemudian bangkit kembali. Tetapi tajuknya tadi menyebabkan kita tak nampak buku ini berkaitan apa. Jadi, untuk sementara waktu, pada sticky note yang mengandungi judul buku kita tadi, lihat sama ada ia cukup jelas ataupun masih bersifat abstrak. Saya akan tukar tajuk Sinar Mentari Kembali ini kepada tajuk Membina Bahagia Selepas Gagal Dalam Perkahwinan. Ini bukan tajuk akhir, ini tajuk yang membantu kita menstrukturkan buku kita selepas ini. Langkah yang ketiga, jangan gunakan nombor pada tajuk buku. Misalnya, 7 panduan berjaya dalam bisnes jalanan. Bila digunakan nombor pada tajuk buku yang kita hendak hasilkan, ia akan menyekat perkembangan kad-kad idea yang lain. Cara yang terbaik adalah buang sahaja nombor tersebut dan tulis sahaja panduan berjaya dalam bisnes jalanan. Cukup. Okay, sekiranya kita tidak ada idea bagaimana untuk menghasilkan tajuk sementara tadi, jika mahu, gunakan pencetus-pencetus berikut. Mulakan dengan perkataan-perkataan seperti panduan, teknik, bagaimana, cara-cara, langkah, tip, formula, apa, seni, strategi ataupun taktik. Contoh, panduan membina bisnes kecil, teknik memulakan bisnes kecil, bagaimana membina bisnes kecil sendiri, cara-cara memulakan perniagaan, langkah awal membina perniagaan kali pertama, formula bisnes kecil,
strategi mengurus, merancang dan mengembangkan bisnes kecil. Gunakan pencetus-pencetus ini, pilih salah satu dan hasilkan tajuk buku pada kad yang pertama. Okey, kita sudah pun melakukan gerak kerja yang pertama, iaitu membina fokus dengan menentukan tajuk buku yang hendak ditulis. Kita sudah ambil satu kad, tuliskan tajuk buku berdasarkan panduan yang diberikan dalam video tadi. Jadi dalam video yang seterusnya, ini merupakan gerak kerja bagaimana kita menaburkan idea sebanyak mungkin. Sebagaimana saya sebut tadi, video ini adalah praktikal. Objektifnya bukan menonton sehingga habis, tetapi lakukan langkah demi langkah bagi mencapai impact yang maksimum. Sekarang ni kita ada sejumlah sticky note di atas meja. Langkah yang kedua, lihat tajuk buku pada kad yang pertama tadi dan setiap kali melihat tajuk tersebut, perkara yang muncul dalam kepala, catatkan pada sticky note yang masih kosong. Catatkan apa sahaja yang tercetus, satu kad, satu idea. Satu kad, satu idea. Satu kad, satu idea. Rancang sehingga mencapai minimum 30 keping kad. Ingat ya. Satu kad, satu idea. Contoh, katakan idea buku saya adalah bisnes dari rumah. Setiap kali saya melihat perkataan bisnes dari rumah, satu demi satu perkataan akan muncul dalam kepala secara automatik. Contoh, bila sebut perkataan bisnes dari rumah, perkataan pertama yang muncul adalah pinjaman. Saya tulis perkataan pinjaman pada satu kad. Okay. Ambil lagi satu kad kosong. Lihat semula tajuk. Tajuk bisnes dari rumah. Perkataan kedua yang muncul dalam kepala saya adalah pasangan. Kemudian saya lihat semula tajuk ini. Perkataan yang seterusnya muncul adalah cukai. Saya lihat sekali lagi. Perkataan yang terbit dalam fikiran saya adalah jenis. Kemudian saya lihat lagi judul bisnes dari rumah. Tiba-tiba perkataan yang muncul adalah panas. Okay, tulis sahaja dahulu. Jangan tanya kenapa. Kerana pada waktu ini, proses berfikir dan juga kemunculan idea sedang berlaku. Asap berkali-kali. Lihat tajuk, catat satu kad. Lihat tajuk, tulis pada satu kad. Lihat tajuk, dokumentasikan pada satu kad. Okay, saya lihat lagi perkataan bisnes dari rumah. Keluar perkataan China. Saya tulis perkataan China. Lihat sekali lagi. Saya dapat idea, iaitu budak menangis. Saya tak dapat jelaskan apa. Perkataan tu muncul tiba-tiba dalam kepala. Jadi saya senaraikan dahulu. Dan kemudian saya lihat lagi. Perkataan seterusnya adalah bilik. Jadi saya tulis perkataan bilik. Kemudian saya lihat lagi tajuk bisnes dari rumah. Keluar perkataan modal. Jadi dalam proses tabur idea ini, langkah yang kedua ini, tulis 1 sehingga 2 patah perkataan sahaja bagi setiap idea yang muncul dan jangan hukum idea yang muncul. Jangan cari logiknya. Kenapa perkataan ini muncul dalam kepala aku? Hanya rekodkan sahaja. Satu kad, satu idea. Satu kad, satu idea. Pause sebentar video ini dan cuba usahakan 30 kad berdasarkan tajuk yang sedang diusahakan. Baik, dalam kes kad yang saya miliki hari ini, saya ada beberapa perkataan yang pelik.
salah satunya China. Apa kaitan China dengan bisnes dari rumah? Saya tak ada jawapan lagi sebenarnya. Perkataan tu muncul tiba-tiba, saya tulis saja. Jadi, lakukan sehingga 30 kad, lebih banyak lebih bagus. Boleh lakukan dalam tempoh sehari sepanjang hari ini atau beberapa hari ke depan sehingga anda berpuas hati. Atau dengan kata lain sehingga anda sudah rasa terlalu banyak ataupun sudah tepu. Dalam video ini, kita meneruskan gerak kerja KJ Method dengan menguasai kemahiran menarik idea. Seperti biasa, video ini video bersifat praktikal, lakukan berdasarkan arahan dan lihat hasilnya dari tahap ke tahap. Dalam langkah yang ketiga ini, saudara lihat semula senarai kad yang telah diisikan idea-idea yang muncul dalam fikiran ketika proses sebelumnya. Asingkan kad-kad tersebut mengikut persamaan. Bagaimana caranya? Dan kemudian akan ada situasi kita mentafsir kad-kad tertentu. Yang ini saya akan tunjukkan dalam salah satu contoh di hadapan. Jika kita mempunyai kad-kad yang mengandungi perkataan yang sama, pilih satu dan gugurkan kad yang lain. Dan jika kita tidak tahu di manakah kad-kad yang mesti dimasukkan dalam kumpulan yang sama, asingkan dahulu kad tersebut. Kemudian kita kembali dan mentafsir kad tersebut agar sesuai dalam kategori yang dipilih. Okay, saya bagi satu contoh. Ini adalah kad yang terhasil bagi menjanda idea buku bisnes dari rumah. Jadi apa yang saya akan lakukan? Tadi saya katakan bahawa kita akan asingkan kad-kad tersebut mengikut persamaan. Jadi, beberapa kad saya asingkan dan saya kategorikannya sebagai kad-kad berkaitan dengan wang. Ini ada 3 kad yang saya kenal pasti. Kategorinya, persamaannya adalah berkaitan dengan wang. Kemudian, saya lihat semula kad-kad yang ditulis tadi dan saya dapati ada 2 keping kad yang saya boleh kumpulkan dan kategorikan sebagai kategori modal kerja, iaitu kad berkaitan bilik dan pasangan. Yalah, bilik bermaksud tempat operasi kita, tempat menyimpan stok kita dan sebagainya. Pasangan juga boleh dilihat sebagai modal kerja, sama ada sebagai staf ataupun sebagai rakan pelabur bersama, bergantung kepada jenis bisnes yang dilakukan dari rumah. Dan kemudian saya kategorikan lagi. Kali ini saya jumpa 2 keping kad dalam banyak-banyak kad yang berbaki, iaitu kad berkaitan budak menangis dan juga panas. Jadi saya namakan kumpulan kad ini adalah kad-kad berkaitan masalah bisnes dari rumah. Satu berkenaan tentang situasi ruang rumah kita sendiri, sama ada sesuai dari aspek suhu dan juga ruang, dan juga situasi kita mengurus keluarga dan bisnes dari rumah. Dan ini dinamakan sebagai kad masalah. Dan kemudian ada satu keping kad saya letakkan di bawah kategori produk, iaitu kad menulis berkaitan tentang jenis. Cuma ada satu kad yang saya tidak tahu nak letak di mana. Nak letak dalam persamaan mengenai wang ke, modal kerja ke, produk ke, ataupun masalah. Iaitu kad yang saya tulis sebagai China. Jadi bagaimana saya hendak selesaikan situasi ini? Di sinilah pentafsiran kad mula berlaku. Okey. Kita lihat balik kad China tadi. Dan bila saya cuba tafsirkan dan logikkan, kali ini baru kita boleh logikkan ya. Selepas semua kad sudah ditabur. Dan saya berfikir, idea baru muncul.
kad berkaitan tentang China ini, saya boleh kaitkan mungkin tentang jenis produk dari China yang boleh dibeli terus dari online. Misalnya Taobao ataupun EasyBuy, yang mana laman web ini menawarkan pembelian terus produk dari China, yang mana saya mungkin boleh menjadi orang tengah jika saya memilih bisnes dari rumah menggunakan produk-produk China. Maka kad yang sebentar tadi tidak ada kategori, sudah ada kategori yang hampir, iaitu saya masukkan dalam persamaan kad produk. Jadi kalau tuan-tuan dan cik puan dapat lihat, kad ini sudah berada dalam kumpulannya. Okey, tapi ada waktunya kita akan mendapat idea baru daripada kad yang sedia ada. Jadi kita kembangkan lagi dan tambah lagi kad-kad baru. Okey, saya ambil satu contoh semula. Kembali pada kad China tadi. Okey, bila kita melihat kad China tadi, situasi pertama dah selesai. Kita dah tafsirkan kad ni agar dia boleh masuk dalam mana-mana kategori persamaan yang sesuai. Dan sekarang ni saya lihat balik kad ini dan saya rujuk semula tajuknya bisnes dari rumah. Lihat tajuk, lihat kad, apa idea yang timbul. Maka apabila saya buat proses yang KJ method yang kedua, saya dapat beberapa idea. Yang pertama, pasar malam. Yang kedua, Taobao. Yang ketiga, bisnes borong Cina. Kemudian Lazada. Kemudian EasyBuy dan sebagainya. Jadi nampak, selepas ini kategori produk bukan hanya ada 2 kad, tetapi ada 5 kad tambahan di situ yang setiap satunya akan dikembangkan menjadi teks penuh. Mungkin saya boleh kata bahawa kad Lazada, EasyBuy dan Taobao ini saya akan kembangkan menjadi bab-bab bagaimana mendaftar dalam laman web tersebut dan memilih produk-produk dari China, ataupun kalau kad pasar malam tadi, bagaimana kita menentukan produk-produk made in China di pasar malam yang kita boleh ambil, gunakan sebagai bahan jualan bisnes dari rumah yang kita jual pada harga yang lebih sedikit, ataupun pada kad bisnes borong Cina yang tuan-tuan lihat sekarang ini, saya boleh ceritakan bagaimana kita merapati kumpulan-kumpulan bisnes borong dari China dan membuat tempahan, dan produk tersebut kita mahu jadikan produk jualan bisnes dari rumah. Baik, dalam video kali ini, kita akan bercerita sedikit mengenai bagaimana untuk menyempurnakan bayangan yang telah kita wujudkan di dalam KJ Method. Dan seperti biasa, video ini adalah video yang praktikal, lakukan berdasarkan arahan dan lihat hasilnya dari tahap ke tahap. Okay, dalam langkah yang keempat ini, caranya mudah sahaja, iaitu setiap kategori dinamakan secara sempurna. Okay. Contoh, tadi kita telah lihat beberapa kategori telah pun diwujudkan. Dan kita ambil salah satu kategori tadi untuk menunjukkan contoh proses yang sama yang akan berulang berkali-kali. Okay. Kumpulan kad-kad ini dipanggil sebagai kumpulan wang, disebabkan kad-kad ini mewakili persamaan dari segi sifatnya. Jadi, ambil kad kategori tadi yang bertulis wang itu dan tukarkan menjadi tajuk yang lebih lengkap, iaitu duit keluar dan masuk dalam bisnes. Jadi, ini adalah nama kategori bagi kumpulan kad ini. Dan bagi kategori-kategori yang lain, dilakukan perkara yang sama. Kita sudah pun menyempurnakan tajuk-tajuk kategori dalam langkah sebelum ini. Dalam video ini, ditunjukkan bagaimana pula untuk menyusun secara sempurna baki kad-kad yang telah kita hasilkan sepanjang proses KJ Method. Video ini adalah video praktikal, lakukan berdasarkan arahan dan lihat impaknya dari satu tahap ke satu tahap. Dalam langkah yang kelima ini, susun kategori kad-kad tadi dari yang awal sehingga yang akhir. Baik, ini adalah kad-kad yang telah kita hasilkan tadi.
dan kita sudah pun menyenaraikan beberapa kategori berdasarkan persamaan. Jadi, cuba lihat ke semua kategori-kategori tadi dan kemudian apa yang perlu kita lakukan adalah menyusun kategori dari awal sehingga yang akhir. Apa maksudnya? Bayangkan ini sebuah buku, jadi kategori manakah yang akan menjadi bahagian pertama, kedua, ketiga, keempat dan yang terakhir. Saya buat perbandingan ini. Cuba lihat kad-kad kategori yang berada di atas. Pada awalnya, selepas selesai proses KJ method yang pertama tadi, kita dapati bahawa ada beberapa kategori, iaitu kategori wang, masalah, modal kerja dan juga produk. Dan sekarang ini, apa yang saya akan buat adalah saya akan menyusun semua kategori ini berdasarkan urutan yang pertama hingga yang terakhir. Dan hasilnya, kita boleh lihat di bawah, iaitu saya mulakan buku saya dengan kategori yang pertama, iaitu modal kerja. Kemudian diikuti dengan produk dan seterusnya. Dan ini adalah susunan akhir pada kategori. Susunan akhir pada kategori. Selepas itu, kita buat sekali lagi. Kali ini, kita susun kad-kad bab dari awal sehingga yang akhir. Kita susun kad-kad bab dari awal sehingga yang akhir. Okey, kita kembali semula kepada kad-kad KJ method ini. Susunan kategori sudah selesai. Sudah ada yang pertama hingga yang terakhir. Tetapi kad-kad yang di bawahnya belum lagi kita susun secara urutan. Dengan kata lain, mana satu kad yang akan menjadi bab yang pertama dan bab yang kedua bagi setiap kategori. Jadi, cuba lihat di sini. Kategori di sebelah kiri merupakan kategori asal yang mana tidak disusun lagi kad-kadnya. Tetapi, selepas kita susun semula, saya memilih untuk kategori modal kerja, bab pertama adalah berkaitan tentang pasangan sebagai modal kerja. Kemudian saya ikuti bab yang kedua, iaitu pemilihan ruang ataupun bilik di rumah sebagai modal kerja. Kedudukannya telah diubah mengikut keutamaan. Begitu juga kalau kita lihat pada bahagian produk. Sebelum ini, kad-kadnya tidak tersusun, iaitu kad yang pertama adalah China, yang kedua adalah jenis. Tetapi selepas saya menyusun bab-bab tersebut mengikut keutamaan, bab pertama dalam kategori produk adalah jenis-jenis produk, diikuti dengan bab yang seterusnya iaitu China. Dan kemudian saya lakukan lagi pada kad-kad di bawah kategori wang, iaitu pada peringkat awalnya, kad-kad yang ada adalah kad-kad cukai, pinjaman dan modal. Tetapi, ketika menyusunnya berdasarkan keutamaan bab, saya mulakan dengan modal terlebih dahulu sebagai bab yang pertama, pinjaman sebagai bab yang kedua, dan cukai sebagai bab yang ketiga. Tetapi, dalam kategori masalah, kedudukannya sama. Ketika saya buat susunan dalam KJ method tadi, kad yang pertama yang saya dapat adalah budak menangis, dan yang kedua berkaitan tentang suhu ataupun panas. Dan apabila saya susun semula mengikut keutamaan bab, saya masih lagi mengekalkan kedua-duanya pada kedudukan yang sama. Jadi, kita menyusun ini atas faktor keutamaan. Jika tidak perlu, maka kekalkan sahaja. Jadi, ini adalah susunan kategori dari nombor 1 hingga akhir dan susunan kad bagi setiap kategori daripada yang awal hingga akhir. Tahniah kerana sudah berjaya menyusun kategori dan juga susunan bab demi bab menggunakan kad-kad yang telah kita hasilkan melalui KJ method. Dan saya ingin tunjukkan satu contoh apa yang dimaksudkan contoh susunan dalam sebuah buku
apabila kad-kad tersebut telah diatur secara sempurna. Dalam langkah 6 sebelum ini, apa yang kita sudah buat adalah menyusun kategori dan juga menyusun kad. Dan itu bermaksud kita sudah pun menyusun bahagian dan juga bab demi bab. Okey, jadi secara asasnya ini adalah 3 perkara yang telah kita lakukan. Kalau kita perasan tadi, kita tidak bermula dengan menyusun ataupun mencetuskan bab yang pertama. Apa yang kita buat adalah kita tabur dahulu, susun kemudian. Dan dalam tempoh yang singkat ini, kita sudah nampak struktur buku yang lengkap, yang sudah mempunyai tajuk buku, bahagian demi bahagian yang telah disempurnakan ayatnya, dan juga bab demi bab. Saya bagi satu contoh. Buku yang ditulis oleh peserta bengkel sebelum ini, iaitu Laki Aku Negro, Kau Peduli Apa? Tulisan Dr. Hayal Bilal. Dan pada bahagian muka depan ini, kita lihat dengan jelas, kad tajuk sudah pun dinyatakan pada bahagian depan. Dan apabila kita buka ke bahagian isi kandungan, kategori yang kita namakan sebagai bahagian itu berada pada bahagian atas. Jika lihat semula, ada perkataan deep di situ. Itu adalah bahagian yang ketujuh. Dan susunan bab dapat dilihat pada senarai kad-kad yang telah disusun semula mengikut susunan yang awal hingga yang akhir. Jadi lengkaplah tajuk, bahagian dan juga bab. Tahniah kerana sudah siap merangka bab-bab dan juga susunan kategori secara lengkap. Dan kali ini, kita sudah nampak buku yang bakal dihasilkan. Dalam video ini, kita akan memulakan gerak kerja pilih dan tulis. Dan video ini semestinya bersifat praktikal, lakukan berdasarkan langkah demi langkah yang ditunjukkan dan lihat hasilnya pada setiap peringkat. Dalam langkah yang ketujuh ini, apa yang kita akan lakukan adalah kita akan memilih mana-mana kad yang kita suka untuk dipilih sebagai bab yang akan disiapkan pada hari ini. Kita tidak perlu pilih berdasarkan urutan, tetapi kita boleh memilih berdasarkan keselesaan. Jadi, tanpa mengikut urutan, pilih kad yang kita suka dan setiap satu kad adalah satu bab. Maka satu bab itu kita akan simpan sebagai satu file Word. Sekiranya ada 30 keping kad, bermaksud kita ada 30 bab dan 30 bab itu bermakna ada 30 file Word berada di dalam komputer kita. Dan kita boleh mulakan memilih kad dan buka file Word dan mulakan aktiviti menulis. Saya kembali kepada bahan yang saya sudah sediakan. Okay. Seperti yang saya katakan tadi, kita sudah ada susunan kategori dari yang pertama hingga yang akhir, susunan bab 1 hingga bab terakhir, tetapi tidak semestinya kita perlu bermula dari bab 1 untuk menulis buku. Kita boleh pilih mana-mana bab yang kita rasa selesa, mempunyai maklumat pada hari itu atau sesuai dengan keterujaan kita pada hari ini agar dapat disiapkan menjadi satu bab yang lengkap. Okay. Jika kita lihat susunan kerja method di depan, saya merancang mahu memilih kad berkenaan budak menangis. Tiba-tiba, saya rasa hari ini saya lebih suka nak menulis tentang masalah bisnes dari rumah berkaitan tentang mengurus anak-anak. Sebab ini antara situasi yang dihadapi oleh suri rumah yang menjalankan bisnes dari rumah. Dan disebabkan saya ada banyak bahan ataupun ada beberapa bahan bacaan yang saya temui tadi berkaitan tentang mengurus kanak-kanak di rumah ketika menjalankan bisnes. Ditambah lagi pula ada seorang jiran yang menceritakan petua bagaimana dia menguruskan waktunya untuk melayan anak dan melayan pesanan pelanggan.
maka bahan ini cukup untuk saya menulis pada hari ini sekurang-kurangnya antara 2 hingga 3 halaman. Maka saya pilih kad budak menangis. Jadi, kad-kad yang kita sudah sediakan tadi, kita boleh letakkan di dalam buku sketchbook seperti yang saya tunjukkan ini, ataupun boleh tampal di dinding. Tapi risiko apabila tampal di dinding, kemungkinan hilang itu tinggi disebabkan faktor kebolehtahanan sticky note itu melekat pada dinding, bergantung pada jenis apa yang tuan-tuan dan cik puan beli sekarang. Okay. Jadi saya sudah pun memilih kad budak menangis. Jadi saya akan ambil kad ini dan saya akan fokus hari ini hanya menulis bab berkaitan kad ini sahaja. Dan selesai sahaja ditulis kad tersebut, saya akan cabutkan dari muka hadapan tadi dan saya akan letakkan di belakang. Ini bermaksud saya boleh nampak bab demi bab yang sudah pun ditulis. Kemudian saya pilih esoknya ataupun 2 hari lagi saya akan pilih satu kad lagi, dan kali ini saya nak menulis tentang topik bilik. Dan kebetulan rakaman ini pun dibuat di bilik, jadi saya dapat inspirasi bagaimana memilih bilik yang betul untuk meletakkan fail-fail kerja kita walaupun bisnes dari rumah, dan bagaimana memilih bilik yang betul yang sesuai tanpa mengganggu urusan rumah tangga dan sebagainya. Jadi saya pilih kad ini, iaitu kad bilik. Selesai sahaja saya siapkan dalam 2 hingga 3 halaman kad ini. Saya cabutkan kad tersebut dan saya letakkan di belakang. Dan proses ini berulang-ulang dari satu kad hingga satu kad yang lain tanpa kita perlu paksa diri menulis dari bab yang pertama. Tulis bab yang kita suka dahulu, ataupun tulis bab yang kita mempunyai maklumat yang banyak dahulu. Dan kita lakukan satu demi satu berdasarkan hari dan juga tempoh yang telah kita tetapkan serta situasi emosi kita pada hari itu. Dan selesai sahaja kesemua ini, kad-kad tadi sebenarnya telah pun diterjemahkan di dalam bentuk Word. Jadi, savekan kad Word atas nama bab. Baik, dalam video kali ini kita akan menunjukkan pula bagaimana mengamalkan KJ Method sebagai gerak kerja untuk merangka, menulis dan menyimpannya dalam komputer peribadi. Dan video ini, video yang praktikal, lakukan langkah demi langkah dan kita lihat hasilnya dari satu tahap ke tahap yang lain. Okay, dalam langkah yang ke-9 ini, perkara-perkara yang menjadi asas untuk menyempurnakan KJ Method menggunakan komputer peribadi adalah dengan meletakkannya di dalam Dropbox, wujudkan master folder dan wujudkan kategori folder. Dan kita lihat bagaimana ketiga-tiga perkara ini dilakukan. Seperti mana yang disebut dalam video sebelum ini, salah satu alat kerja yang penting adalah Dropbox. Layari dropbox.com, ikuti langkah demi langkah dan aktifkan melalui komputer peribadi anda. Dan pada bahagian komputer nanti, kita akan melihat salah satu fungsi yang akan wujud dalam komputer kita adalah fungsi Dropbox. Dan setiap kali kita hendak menyimpan fail-fail dan juga folder berkaitan manuskrip kita, klik pada bahagian Dropbox, savekan di dalam fungsi ini. Ataupun ketika siap menyimpan di dalam fail masing-masing, copy dan pastekan ke dalam Dropbox. Ini sebagai cara untuk mengelakkan daripada kehilangan fail disebabkan kerosakan ataupun serangan virus ke atas komputer masing-masing. Dan seterusnya, kita memerlukan master folder. Cara untuk mewujudkan master folder ialah dengan klik kanan pada mouse dan tekan new folder.
Secara asasnya, master folder adalah folder besar yang akan menyimpan semua fail berkaitan buku yang sedang dihasilkan. Master folder kita adalah tajuk kita. Renamekan master folder menjadi tajuk buku. Dan di dalam master folder nanti akan ada folder-folder lain. Wujudkan folder-folder kategori berdasarkan jumlah yang kita telah perolehi ketika melakukan KJ method tadi. Dan setiap kad-kad bab yang terhasil dalam proses KJ method itu dinamakan sebagai kad-kad bab ataupun idea card yang diwakili melalui file Word. Ingat, satu file Word, satu kad. Jadi, lihat jumlah yang kita perolehi tadi dan wujudkan kad-kad tersebut. Jadi, ini adalah prosesnya bagaimana ia berlaku sebagaimana yang saya nyatakan tadi, iaitu buka file Dropbox, wujudkan master folder, namakan sebagai tajuk buku, wujudkan seberapa banyak kategori yang telah kita tentukan dan masukkan kad-kad berdasarkan kategori tersebut. Dan ini adalah contoh bagaimana salah satu manuskrip yang saya hasilkan mengaplikasikan kaedah yang dinyatakan tadi. Dan ini adalah manuskrip buku Rahsia Bisnes Mamak dan ini adalah tajuknya iaitu Rahsia Bisnes Mamak. Dan kalau kita dapat lihat, saya letakkan dia dalam Dropbox. Saya wujudkan master folder atas tajuk manuskrip yang sedang ditulis. Dan di dalam folder besar tadi, ada folder-folder kecil yang mengandungi semua jenis kategori yang telah saya senaraikan. Dan kalau kita klik salah satu daripada folder itu, contohnya folder yang terakhir iaitu folder tradisi, di bawahnya mengandungi banyak kad-kad berkaitan tentang topik tradisi bisnes mamak. Baik, dalam video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana untuk menggunakan KJ method untuk merancang, menghasilkan 2 buah buku. Dan kaedah ini kita namakan sebagai KJ method berasaskan kuantiti. Seperti biasa, video ini adalah video praktikal. Tonton sehingga habis dan capai matlamat kita berdasarkan langkah demi langkah yang cuba ditunjukkan. Apabila merancang 2 buah buku, kita bergantung kepada berapakah jumlah kad yang kita miliki. Semakin banyak kad yang terhasil, maka semakin tinggi potensi buku kedua dalam siri yang sama dapat dihasilkan. Misalnya, dalam video sebelum ini, syarat asas dalam menghasilkan KJ method bagi melengkapkan sebuah buku sekurang-kurangnya 30 keping kad. Okay, seperti yang dapat dilihat dalam paparan sekarang, kumpulan kad di sebelah kiri kita merupakan kumpulan kad yang berjumlah 30 keping. Kumpulan kad yang berada di sebelah kanan adalah kumpulan kad lebih daripada 30 keping untuk topik yang sama. Jadi kita boleh nampak dalam situasi ini kita boleh menghasilkan satu buku dengan 30 keping kad sebagai asas ataupun lebih daripada itu. Okey, baik. Sekarang saya ambil satu contoh. Dalam menghasilkan sebuah buku berdasarkan 30 keping kad idea yang dapat kita keluarkan sepanjang langkah demi langkah aplikasi KJ method tadi, saya andaikan setiap kad akan membawa kepada 3 hingga 4 halaman. Bermaksud setiap satu kad akan mewakili satu bab setebal 3 hingga 4 halaman. Dan apabila kita gabungkan semua kad ini,
menjadi sebuah buku. Ketebalannya di antara 90 hingga 120 halaman. 90 hingga 120 halaman. Tetapi sekiranya kita mengalami situasi yang mana tidak dapat memanjangkan satu kad kepada 3 hingga 4 halaman, maka perbanyakkan kad-kad agar memenuhi jumlah minimum ini. Katakan, dalam topik yang sama, kita menghasilkan lebih daripada 30 kad. Saya andaikan 90 keping kad. Maksudnya dalam tempoh seminggu ini, fokus kita hanya mengasap tajuk berkali-kali untuk mendapatkan seberapa banyak idea demi idea dan juga data demi data. Jadi, dalam situasi ini, kita andaikan terdapat 90 keping kad dengan anggaran 3 hingga 4 halaman, itu membawa kepada 270 sehingga 360 halaman. Dan buku seperti ini tebal dan harganya pun lebih tinggi berbanding buku yang setebal 90 hingga 120 halaman. Sekiranya disebabkan ketebalan tadi, iaitu sekitar 270 hingga 360 halaman, kita mahu hasilkan buku yang murah, mampu dibeli oleh pembaca, dan kita juga ada rancangan untuk mewujudkan siri, maka kita ada dua pilihan. Sama ada hasilkan buku yang tebal atau pecahkan menjadi siri dalam tema yang sama. Ini yang dilakukan dalam siri-siri buku saya sebelum ini. Kalau dapat dilihat, setiap satu buku yang tertera di hadapan merupakan buku dalam kategori yang sama, iaitu siri buku perhubungan. Tetapi, bagaimana dapat dihasilkan 3 buah buku? Disebabkan jumlah kad yang banyak yang kita boleh pecahkan kepada 3 buah buku. Dan ini membantu saya untuk terus berkomunikasi dengan pembaca sebelum ini, memaklumkan kepada mereka hampir setiap tahun ada 1 atau 2 buah buku yang mereka tunggu dan bersedia untuk membaca dan menyokongnya. Jadi, daripada menghasilkan sebuah buku yang tebal dengan menggabungkan semua kad yang ada, kita juga ada pilihan untuk menghasilkan 3 buah buku dengan memecahkan, pilih kad-kad untuk buku yang pertama, buku yang kedua dan buku yang ketiga. Bermaksud dalam tahun yang sama, kita sudah ada rancangan 3 buah buku setahun. Okey, dalam video kali ini masih lagi berkaitan tentang bagaimana merancang 2 buah buku ke atas. Tetapi kali ini kita menggunakan satu kaedah yang dinamakan kaedah tafsiran. Berbeza sedikit daripada kaedah kuantiti seperti yang kita tunjukkan tadi. Jadi video ini video yang praktikal. Tonton sehingga habis dan mungkin selepas ni kita cuba buat. Gunakan balik kad-kad yang kita telah lakukan sebelum ini. Dalam kaedah KJ method, menggunakan teknik ini, kita memberi rangkai makna ke atas satu kad. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kad yang sama boleh digunakan berkali-kali dalam buku yang berbeza. Jadi setiap kali kita selesai satu projek buku, kita boleh kembali semula melihat kad-kad yang pernah dibuat sebelum ini untuk tujuan buku yang berbeza. Jadi jangan buang kad yang telah disiapkan. Itu adalah aset yang boleh digandakan dari satu buku ke satu buku yang lain. Itu sebabnya apabila kad itu hanya mengandungi 1 hingga 2 patah perkataan sahaja, ia menjadikan kad itu dapat ditafsir lebih jauh dan dapat digunakan secara fleksibel. Sekiranya menggunakan ayat, maka kad ini akan terperangkap dengan konteks buku yang sedang diusahakan. Tidak boleh digunakan untuk buku yang akan datang. Jadi, bagaimana kita nak gunakan
satu kad ini untuk merangkaikan lebih banyak makna, buat sahaja KJ method dari langkah awal tadi dan guna kad-kad yang sudah diberi makna yang baru, kemudian tambah lagi kad-kad yang seterusnya, kad-kad yang terkini. Ini bermaksud jumlah bab pun akan bertambah. Okay, kita kembali balik pada contoh yang saya berikan sejak awal tadi, iaitu buku bisnes dari rumah. Okay, kalau kita lihat di sini, ini yang perkara yang kita lihat dari satu video ke video lain, iaitu kad-kad KJ method ini semata-mata untuk buku bisnes dari rumah. Okay, sekarang ini saya andaikan buku ini sudah siap, sudah pun dihantar untuk penerbitan, sudah siap dicetak, dan kali ini saya nak buat projek buku yang kedua. Apa yang saya akan buat adalah saya akan keluarkan tajuk buku yang terdahulu dan saya dapat satu idea untuk menulis satu buku baru berkaitan tentang bisnes juga, iaitu Mulakan Bisnes Tadika. Memulakan Bisnes Tadika. Okey, baik. Cuba tengok balik susunan kad-kad yang ada pada skrin sekarang dan lihat juga pada tajuk Mula Bisnes Tadika. Okay. Ada atau tidak kad-kad yang boleh digunakan semula? Majoritinya boleh. Cuma memerlukan tafsiran yang berbeza. Okay, contoh, kalaulah saya katakan tentang kategori wang yang ada pada skrin sekarang. Istilah modal, pinjaman dan cukai tentulah berbeza berbanding buku Mula Bisnes dari Rumah. Ada tak pinjaman-pinjaman khusus untuk memulakan bisnes perkhidmatan? Contohnya, berapa jumlah modal yang diperlukan untuk tadika bagi saiz yang ini dan juga saiz yang ini? Dia berbeza. Nampak? Apabila kad yang sama digunakan, kita menyampaikan dalam konteks dan situasi berdasarkan tajuk yang sedang diusahakan sekarang. Jadi kad ini saya boleh gunakan 2 kali. Okey, baik. Dalam senarai KJ method yang tuan-tuan dan cik puan nampak sekarang ini, kelihatan ada satu kad yang pada saya tak diperlukan untuk buku terbaru saya, Mula Bisnes Tadika, iaitu kad pasangan. Nampak? Di bawah kategori modal kerja. Jadi apa yang saya buat? Saya keluarkan sahaja dan masukkan kad yang baru. Kita tambah kad itu lagi dan lagi. Okey, jadi itu pendekatan satu kad yang akan merangkaikan makna. Jadi setiap kata kunci ditafsir menggunakan situasi dan maklumat yang berbeza. Okey, saya bagi satu contoh lagi. Contoh yang ketiga. Okey. Apa yang kita nampak sekarang? Kad pasangan pun sudah dikeluarkan. Kad berkaitan masalah pun tidak ada lagi. Tapi saya ada kekalkan beberapa jenis kad. Soalannya buku apa yang saya nak buat sekarang? Sebenarnya ini adalah idea buku yang ketiga, iaitu buku Memilih Rumah Pertama. Kalau kita tengok kad ini balik, kalau kita tafsir balik berdasarkan tajuk buku yang ketiga ini, relevan atau tidak? Kita bercerita tentang bilik. Kita bercerita tentang jenis produk yang kita nak beli untuk rumah pertama kita. Kita nak cerita tentang pinjaman rumah, cukai pintu dan sebagainya. Jadi saya kekalkan beberapa kad dan saya akan tambah kad dari masa ke semasa. Dan mungkin juga kalau tuan-tuan dapat lihat, ada kad-kad yang sudah pun dikeluarkan dari KJ method buku yang ketiga ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk video kali ini merupakan teknik dan juga cara bagaimana untuk menggunakan KJ method berdasarkan aplikasi Quora. Dan untuk video ini, saya akan menunjukkan satu persatu bagaimana kita boleh menggunakannya pada kadar yang lebih efektif dan lebih efisien untuk menyusun buku pertama kita. Dan kelebihan Quora
Quora ini merupakan satu platform online yang dibangunkan berasaskan model soal dan jawab, dan berasaskan model inilah maklumat yang dicari berkaitan topik tertentu dapat disusun terus berdasarkan soalan-soalan yang diajukan oleh pengguna Quora. Jadi apa yang kita dapat lihat di hadapan ini merupakan paparan hadapan akses kepada laman web Quora.com, dan cara untuk kita mendaftar ke dalam Quora ini sama ada menggunakan email ataupun menggunakan Facebook dan juga Google. Dalam situasi yang saya lakukan, saya lebih cenderung menggunakan Facebook account sebagai cara untuk mengakses Quora. Jadi kita cuba lihat apa yang berada di dalam, dan paparan ini merupakan paparan yang mana saya sudah pun mendaftar ke dalam sistem ini. Jadi kita hanya continue with Facebook. Okay. Dan ini adalah paparan muka kedua selepas kita mendaftar ke dalam sistem. Dan kalau kita lihat di sini ada banyak perkara ya, di 3 bahagian, iaitu di sebelah kiri sekali merupakan bahagian feeds, yang di bahagian tengah ini merupakan senarai soalan, dan juga kalau kita lihat di bahagian atas ada beberapa lagi fungsi yang penting. Okay, kita cuba satu persatu. Okay, apabila kita mendaftar di dalam Quora, benda yang paling penting untuk kita aplikasikan KJ Method Quora adalah menentukan hala tuju topik. Sebagaimana kalau kita gunakan KJ Method secara manual, kad yang pertama adalah kad tajuk. Jadi di dalam Quora, kad pertama kita adalah kategori subjek. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah kita akan pergi di sebelah kiri laman web ini dan cuba lihat di bahagian feeds dan juga edit. Okay, mungkin saya boleh tunjukkan di manakah kedudukannya. Okay, ini di bahagian edit ini. Okay, kita akan klik di sini dan akan dikeluarkan senarai topik yang boleh kita tandakan dan simpan untuk tujuan kegunaan akan datang. Itu sebabnya kenapa dalam skrin paparan yang tuan-tuan dan cik puan sedang lihat ketika ini, sudah ada beberapa subjek di sebelah kiri ini yang mana saya simpan untuk rujukan akan datang. Dan saya telah bookmarkkannya berdasarkan kategori-kategori tertentu. Misalnya, psikologi, communication, publishing dan juga berkaitan tentang words dan juga lean startup, sebab ini antara perkara yang kerap saya rujuk. Jadi bagaimana kita nak mengeluarkan topik-topik yang dapat kita jadikan sebagai panduan pada masa akan datang? Gunakan bahagian feeds dan kemudian klik edit dan kemudian typekan topik yang hendak kita kenal pasti. Sebagai contoh, ada yang hendak mencari berkaitan tentang parenting. Jadi dia akan senaraikan seberapa banyak kategori yang ada di dalam Quora, dan tugas kita adalah memilih kategori-kategori yang tertentu. Jadi dalam demonstrasi ini, saya akan tunjukkan yang saya akan memilih parenting. Okay. Lihat, kategori itu telah muncul di sebelah kiri. Kemudian saya typekan semula. Parenting and Raising Teenagers. Okay, saya akan pilih ini satu. Dia muncul lagi. Dan mungkin saya akan ambil satu lagi, iaitu di bawah kategori Positive Parenting. Okey, dalam video kali ini, saya akan kongsikan pula bagaimana kita menggunakan KJ Method Quora untuk menyusun kad-kad topik kita berdasarkan susunan soalan yang bersesuaian dengan buku yang hendak dihasilkan. Dan seperti yang kita lihat dalam video pertama tadi, bahagian kiri ini yang berada pada paparan komputer kita sekarang adalah bahagian kita menyusun kad-kad kategori berdasarkan topik. Dan dalam senarai yang kita bookmarkkan sebelum ini,
kita boleh melihat trend ataupun pergerakan pengguna berdasarkan topik yang diberikan. Okay, sebagai contoh, kalau saya bawa perhatian semua untuk melihat bahagian parenting and raising children ini, sejumlah 53,000 follower ataupun orang yang mengikuti topik ini. Tetapi kalau saya pergi kepada bahagian parenting sahaja, jumlahnya lebih besar, iaitu 500,000 follower topik ini. Jadi kita boleh andaikan pergerakan ataupun relevan atau tidak untuk kita menyimpannya di dalam senarai feed. Okey. Sekarang ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk mengenal pasti soalan-soalan yang penting yang boleh kita tukarkan terus menjadi bab buku. Kerana prinsip KJ Method Quora adalah soalan adalah bab-bab buku kita. Feed adalah kategorinya. Okey, baik. Kita pergi ke bahagian search ini. Ada dua cara, sama ada boleh gunakan terus klik pada bahagian feed ataupun gunakan pada kotak search. Dan saya type perkataan parenting. Quora akan menyenaraikan terus soalan-soalan yang ditanya oleh pengguna berdasarkan tempoh masa yang terhampir. Maksudnya, soalan-soalan baru akan berada di sebelah atas. Dan ada juga soalan-soalan lama yang muncul semula disebabkan telah di-vote dan juga telah dijawab oleh pengguna-pengguna lain. Dan ada juga setengah soalan tidak dijawab. Jadi kalau kita lihat sekarang, ini adalah senarai soalan-soalan yang ditanya oleh orang ramai. Mereka bukannya pakar, mereka adalah orang biasa seperti kita, dan secara asas logik dan juga pemikiran kritikal mereka terhadap sesuatu isu sama sahaja sebagaimana kita. Jadi apa yang kita akan lakukan adalah memilih antara 30 hingga 50 soalan dan kembangkannya menjadi bab-bab buku kita. Okay, saya bagi satu contoh. Katakan saya pilih satu soalan yang umum untuk kita jadikan rujukan. Okay. Kalau dalam kategori ini, soalan yang ditanya pada Jun 30, what is the best advice your mother ever gave you? Jadi kita boleh membentuk tafsiran semula dalam buku kita berkaitan tentang parenting, senarai pesanan-pesanan yang terbaik daripada ibu kepada anak. Jadi kita kembangkan. Hanya lihat pada soalan sahaja, kemudian kita kembangkan mengikut pemahaman kita. Ataupun kita boleh gunakan balik soalan yang diberi dan juga jawapan-jawapan yang diterima. Jadi jawapan-jawapan ini kita boleh neutralkan menjadi ayat umum dan dimasukkan ke dalam buku kita sebagai satu konten yang memberi nilai tambah kepada buku yang sedang dihasilkan. Dan ini caranya bagaimana kita menggunakan Quora sebagai jigsaw yang digabungkan berdasarkan soalan-soalan yang menjadi bab-bab buku kita. Okey, dalam tutorial kali ini, kita masih lagi berada di dalam topik parenting yang kita pilih. Dan kali ini, saya ingin tunjukkan pula, selain daripada kita mengumpulkan 30 hingga 50 soalan yang akan menjadi senarai bab menggunakan model KJ Method Quora, kita juga boleh menggunakan terus susunan soalan-soalan yang telah disusun sendiri oleh komuniti Quora. Dan kalau kita lihat pada skrin sekarang, cuba perhatikan pada bahagian topik FAQ. Bagi setengah topik
topik FAQ ini berkemungkinan ada atau tidak ada susunan sama sekali. Ini bergantung kepada sumbangan komuniti di dalam topik tersebut. Jadi kita lihat sama ada topik parenting ini sudah ada inisiatif yang dilakukan oleh komuniti ataupun sebaliknya. Jadi kita klik di sini. Okey, dalam kes ini kita dapati topik FAQ-nya telah pun disusun oleh komuniti Quora. Ini bermaksud kita boleh gunakan semula susunan ini mungkin dengan sedikit perubahan. Okay, kad-kad soalan ini menjadi kad-kad untuk bab buku kita. Jadi ada sesetengah keadaan lebih daripada 5 ataupun 10 soalan-soalan yang telah disusun oleh Quora Community, dan ada juga dalam keadaan mungkin dapat 1 atau tidak ada sama sekali. Jika tidak ada, maka kita kembali pada asas yang pertama tadi, iaitu mencari semula susunan itu daripada senarai soalan-soalan yang diajukan oleh komuniti. Okey, baik. Sebentar tadi saya ada tunjukkan bagaimana untuk kita menggunakan topik FAQ sebagai teknik KJ Method Quora yang lebih cepat untuk kita ambil sahaja senarai soalan-soalan yang telah disusun oleh komuniti sendiri. Baik, bagaimana pula kalau kita nak kembangkan bahan yang sedia ada dengan meletakkan kaitan ke atas bab-bab berangkai. Contohnya dalam bidang positive parenting ada berkaitan tentang ibu, ada tentang bapa, ada tentang nasihat, ada tentang pengurusan dan sebagainya. Jadi masih lagi dalam kerangka ruangan topik FAQ ini ada satu lagi fungsi yang boleh membantu kita menambah nilai buku kita dengan bab-bab tambahan ataupun bab-bab bonus untuk pembaca kita nanti. Mungkin kita boleh scroll di bawah. Okay, ada 2 perkara yang saya boleh tunjukkan. Satu di sebelah kanan ini, iaitu perihal topik-topik yang berkait, ataupun terus sahaja scroll di bawah sekali. Dan ini menarik kerana Quora sudah pun meletakkan FAQ yang berkaitan. Jadi bayangkan ini adalah kategori-kategori baru yang kita boleh masukkan sebagai bahagian-bahagian dalam buku kita, dan senarai soalan-soalan di dalam kategori-kategori ini kita susun semula menjadi bab-bab dalam buku kita. Jadi kita ambil satu contoh. Saya klik secara bebas mana-mana related FAQ ini. Katalah saya nak memilih stay at home parents. Jadi dia akan keluar dalam Windows yang baru. Dan kali ini, topik FAQ-nya merujuk kepada stay at home parents. Jadi sekali lagi, kita mendapat senarai soalan-soalan, jawapan dan juga senarai respon yang diberikan oleh pengguna Quora. Jadi ini mempercepatkan cara kerja kita. Kita sudah menyusun bab, kita sudah menyusun kategori, kita sudah membaca jawapan-jawapan, kita boleh tukarkan jawapan-jawapan itu menjadi jawapan yang bersifat neutral. Okey, sekarang ini saya akan tunjukkan bagaimana kami menggunakan Amazon.com sebagai cara paling cepat, paling ekspres untuk mendapatkan maklumat apakah yang diperlukan oleh pembaca terhadap topik yang kita hendak hasilkan. Kerana dalam beberapa situasi untuk penulis baru, ada waktunya mereka ragu-ragu sama ada maklumat yang mereka hendak kongsikan itu memberi kepuasan dan juga memenuhi kehendak pembaca. Jadi cara yang paling mudah adalah kita melihat sendiri maklum balas yang diberikan oleh pembaca dalam kategori yang sama, dan pada masa yang sama kita melihat apakah perkara-perkara yang mereka cari
tetapi belum ditemui dalam buku-buku lain. 3 perkara. Yang pertama, kita kekalkan maklumat yang betul-betul dimahukan oleh pembaca. Yang kedua, kita kenal pasti maklumat yang tidak diperlukan oleh pembaca. Yang ketiga, kita memasukkan maklumat yang dicari oleh pembaca tetapi tidak ditemui di dalam buku-buku sebelum ini. Jadi, bila ada 3 komponen ini, memudahkan buku ini mendapat penerimaan yang lebih baik kerana ia sudah memenuhi jangkaan pembaca. Jadi, kita gunakan Amazon.com sebagai salah satu cara untuk mengesan 3 perkara ini. Jadi, ikuti tutorial ini. Okay, sekarang ni saya sudah pun masuk ke laman web Amazon.com dan apa yang saya akan lakukan sekarang adalah, kalau dapat lihat di sini, okay, yang pertama, pergi ke bahagian All ini, kekalkan dahulu, dan pada bahagian carian ini, typekan topik yang kita hendak tulis. Jangan cari judul buku dan gunakan bahasa Inggeris. Okay. Misalnya saya hendak mencari mengenai parenting, iaitu topik kekeluargaan. Jadi saya akan type perkataan parenting. Okey, saya sengaja biarkan senarai itu dikeluarkan di sini. Kenapa? Yang pertama, kita akan lihat ini adalah hasil daripada tingkah laku pembaca di Amazon yang telah dikumpulkan menjadi data untuk membantu kita melihat pencarian pelanggan-pelanggan lain. Tetapi untuk penulis, kita dapat melihat perkara ini sebagai salah satu peluang untuk melihat siri buku yang dapat kita hasilkan pada masa akan datang. Contoh, kalau kita dapat lihat di sini, dia ada satu topik, Parenting with Love and Logic. Kemudian, Parenting Teens with Love and Logic. Ini sebenarnya 2 buku yang berbeza. Satu berkaitan tentang kemahiran kekeluargaan untuk mengurus anak remaja, dan satu lagi kemahiran kekeluargaan menggunakan logik akal dan juga kasih sayang. Satu buku yang bersifat umum dan satu lagi yang bersifat khusus untuk remaja. Dan ada juga satu buku yang dapat dilihat di sini, Parenting the Strong-Willed Child. Okay, bagaimana kita nak uruskan anak yang sangat kuat kemahuannya. Nampak, di sini sahaja kita sudah ada 3 judul buku. Berbanding idea asal tadi, kita nak hasilkan satu buah buku. Jadi, kita dah ada persediaan 3 buah buku dalam tahun ini. Okay, itu yang pertama. Dan sekarang ini, saya akan tukarkan all itu kepada books. Okay, kita akan type semula perkataan parenting ni. Okay. Dan kemudian, kalau lihat sini, ada sedikit pertambahan. Okay, contohnya, Parenting 14 Gospel Principle that can radically change your family. Okay, untuk penulis Muslim, bagaimana kita nak lihat perkara ini? Kita ubah suai, kita remodel semula. Kalau ini adalah buku untuk kekeluargaan bagi penganut Kristian, mengapa tidak kita gunakan model yang sama, tetapi kita menggunakan Quran, hadis dan juga amalan ulama yang kita boleh gabungkan menjadi prinsipal untuk mengurus dan mencipta perubahan dalam keluarga. Sudah buku yang keempat. Okey, sekarang ni saya sengaja tinggalkan sebagai parenting sahaja dan kita tekan butang search. Okey. Kita akan lihat apakah hasilnya, dan bila kita masuk ke dalam bahagian result ataupun hasil carian perkataan parenting tadi, terlalu banyak data di sini, jadi kita kena buat secara berperingkat. Okay, yang ini saya akan terangkan dalam video yang seterusnya. Okey, kita bertemu lagi dalam video yang kedua, bagaimana menggunakan KJ Method Amazon, dan sebentar tadi saya dah tunjukkan bagaimana untuk kita mengoptimasikan kaedah pencarian menggunakan kaedah search pada Amazon, yang mana kita belajar 2 perkara. Yang pertama, kita dapat kenal pasti potensi siri-siri yang dapat dihasilkan, dan yang kedua, kita dapat membuat perubahan ataupun inovasi daripada buku yang sedia ada menjadi buku bersifat tempatan.
Okey, baik. Sekarang ni kita sudah masuk dalam carian perkataan parenting. Ingat ya, gunakan kata kunci dalam bahasa Inggeris, jangan cari judul buku. Cari gunakan kata kunci topik, general terms dalam subjek yang hendak ditulis. Okey. Sekarang saya sudah berada dalam ruangan hasil carian ataupun result untuk perkataan parenting. Dan kalau kita lihat di sini, maklumatnya cukup banyak dan di mana kita harus bermula sekarang? Itu soalan yang besar. Okey, saya kecilkan dahulu supaya kita boleh nampak keseluruhannya. Okey, ini adalah paparan di dalam Amazon.com. Dan dalam ini, apa yang kita akan buat? Cuba lihat di sebelah kiri. Okey, di sebelah kiri, saya akan zoom sedikit. Okey, di sebelah kiri ini merupakan kategori. Ini adalah kategori. Dan dalam kategori, apa yang kita akan dapati adalah sebenarnya buku yang ditulis boleh dihasilkan dalam pelbagai kategori. Contoh, tadi kita mencari dari perspektif yang umum iaitu parenting. Dan mungkin akan datang kita akan bekerjasama dengan pakar psikologi iaitu kita akan boleh letakkan bahagian child psikologi ataupun kita boleh letakkan di bawah parenting dan relationship ataupun conflict resolution, motherhood dan sebagainya. Ini adalah siri-siri yang dapat dibangunkan berdasarkan kategori. Itu sebab saya katakan bahawa potensi buku yang kita nampak sekarang mungkin satu judul sahaja. Tetapi apabila kita bertemu orang yang betul untuk kita jadikan penulis bersama, maka kategori-kategori ini dapat kita masuk dan hidup dari satu buku ke satu buku yang lain. Itu apa yang berada di sebelah kiri. Dan sekarang ini, dari segi carian, kita akan lihat banyak buku yang akan disenaraikan. Jadi macam mana kita nak buat kajian tentang topik dan juga bab yang dimahukan oleh pembaca. Okay. Saya pilih salah satu. Katakanlah, saya berminat untuk tahu tentang buku ini. How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk. Okay, ini antara buku bestseller di Amazon ya. Okay, cara kita untuk melihat apa yang dimahukan oleh pembaca adalah berdasarkan bahagian di sebelah kanan ini. Saya zoomkan sedikit. Okay, bahagian di sebelah kanan ini. Okay, ini adalah review pembaca. Okay, kita akan klik bahagian review pembaca ini supaya kita dapat melihat apakah perkara-perkara yang dicari oleh pembaca berkaitan topik parenting dalam kategori komunikasi. Okay, kita klik di sini. Okay. Dan biasanya untuk kita menentukan komen mana yang wajar untuk kita lihat, mulakan antara 3 atau 4 star. Okay. Sekarang kita sudah masuk ke dalam customer review daripada 1,500 orang yang memberi ulasan, dan apa yang kita boleh lihat di sini, kita scroll di bawah ini. Okay, saya mulakan dengan review ini dahulu. Okay, walaupun 5 bintang, tetapi mungkin ada setengah perkara yang mungkin kita boleh nampak di sini. Okay, cuba saya tunjukkan sesuatu di sini. Okay. Kalau kita boleh nampak perkataan ini. Do the exercise. Okay, nampak di situ? Okay, bermaksud untuk individu ini, salah satu kelebihan buku parenting yang beliau baca sekarang ini, adanya exercise pada setiap chapter. Jadi, rancang buku kita supaya setiap penghujung bab mempunyai latihan untuk membantu pembaca kita. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat di sebelah kanan pula, okay, ini customer okay. Dia mengatakan bahawa had good info and tips but not 100% realistic regarding how quickly things
would be improved. Okey, ini berkaitan faktor masa. Jadi kita tahu bahawa dalam menulis buku parenting, kita jangan terlalu bersifat hype ataupun terlalu memberi janji-janji yang sangat pasti dan memberikan maklumat yang bersifat dapat diukur dalam satu tempoh masa. Jadi hanya disebabkan kita membaca review-review begini, kita dapat membangunkan kerangka buku kita yang pertama, dan kita dapat melihat perkara-perkara yang tidak patut ada di dalam buku, seperti mana yang berlaku dalam komen 3 bintang ini. Jadi ini caranya bagaimana kita membangunkan struktur buku. Kita boleh kenal pasti di mana bab buku yang perlu diwujudkan, bab buku apa yang perlu dikeluarkan, ataupun bab yang sedang dicari oleh pembaca tetapi tidak ditemui. Jadi 3 perkara ini, lihat dalam review. Ambil masa seminggu 2 untuk baca review-review tersebut, ambil sehelai kertas dan senaraikan, dan itulah struktur buku kita yang pertama. Jadi ini salah satu cara yang kita gunakan tanpa perlu membuang bahasa teragak-agak ataupun mengandaikan apa pembaca nak. Sebaliknya, dengan Amazon ini sahaja, kita dah tahu 3 perkara yang saya sebut tadi. Yang dimahukan, yang mesti dielak, yang dicari tak jumpa, mesti ada di dalam buku kita. Okey, sekarang dalam video ini saya akan tunjukkan kaedah KJ Method Amazon yang ketiga, iaitu sebelum tadi kita melihat dari perspektif maklumat yang diperolehi daripada database Amazon, iaitu tingkah laku pengguna dalam mencari topik tersebut. Dan dari situ kita boleh rancang apakah judul-judul buku yang boleh dihasilkan selain daripada siri yang pertama. Kemudian saya menyentuh juga tentang fungsi kategori yang berada di sebelah kiri ini dan bagaimana kita dapat menentukan kategori-kategori lain yang dapat kita usahakan sama ada secara sendiri ataupun dengan mendapat kolaborasi bersama penulis bersama ataupun mencari rujukan penulis-penulis atau tokoh-tokoh ataupun pakar semasa proses penulisan buku dalam mana-mana kategori ini. Kemudian saya menyentuh tentang bagaimana untuk merancang buku kita, mencari apa yang dimahukan oleh pembaca, apa yang tidak disukai oleh pembaca dan apa yang dicari oleh pembaca tetapi tidak ditemui di dalam buku-buku sebelum ini menggunakan review yang berada di dalam Amazon. Dan kali ini saya akan tunjukkan juga bagaimana untuk membangunkan KJ Method Amazon dengan menggunakan isi kandungan buku. Baik, pada skrin dapat kita lihat senarai buku-buku yang dijual di Amazon.com. Dan ada sebahagian daripada buku-buku tersebut sudah pun mencapai tahap bestseller sebagaimana yang kita lihat pada bahagian ini. Bestseller. Okey. Jadi, sekarang ini bagaimana kita nak gunakan buku-buku ini untuk menghasilkan buku kita sendiri dalam topik yang sama. Okay, cara yang pertama adalah cari buku-buku yang mana mempunyai akses isi kandungan. Dalam Amazon ada 2 jenis paparan. Satu paparan yang menunjukkan senarai isi kandungan buku dan satu lagi yang hanya memberikan sinopsis buku sahaja. Jadi kita mahu memilih menggunakan pilihan yang pertama, iaitu yang mempunyai akses isi kandungan. Okay, katakanlah saya memilih untuk melihat buku ini. Okay. Screen Free Parenting. Okay, kita klik di sini. Okey. Sekarang ini, kalau kita lihat, buku ini boleh dilihat isi kandungannya. Kenapa? Okay, saya tunjukkan di sini. Okay, nampak perkataan look inside? Okay. Apabila buku itu mempunyai logo look inside, maka kita boleh klik dan lihat isi kandungannya. Okay, sekarang kita lihat isi kandungan buku tersebut.
Klik sahaja di sini. Senarai isi kandungan dan juga contoh bab akan ditunjukkan oleh Amazon. Tetapi dalam model KJ Method Amazon, kita tidak melihat maklumat-maklumat yang berada di dalam bab buku. Cukup hanya pada bahagian isi kandungan buku sahaja. Okey, sekarang ini adalah paparan di dalam buku tersebut. Dan sekarang ini kita akan terus ke bahagian konten. Untuk pergi ke bahagian konten terus, mudah sahaja. Hanya klik pada bahagian table of content yang berada di sebelah kiri skrin. Okey, kemudian kita akan dibawa terus ke bahagian konten dan hanya lihat pada senarai tajuk-tajuk bab sahaja. Okay. Kenapa saya berkata begitu? Supaya pertama, kita tidak dipengaruhi dengan isi bab. Yang kedua, tujuan kita melihat tajuk-tajuk di dalam bab ini, kita hendak membina idea-idea baru yang akan mengulas tajuk-tajuk ini menjadi kerangka isi buku kita. Sebagai contoh, katakanlah dalam buku ini, saya memilih tajuk ini untuk dimasukkan ke dalam buku saya, iaitu Kids Need Their Room. Okay. Dan daripada idea buku ini, saya ambil semula bab ini dan dimasukkan ke dalam buku saya, iaitu berikan ruang kepada anak-anak kita ataupun membina ruangan fizikal di rumah untuk anak-anak. Bergantung bagaimana idea kita mengembangkan idea yang diberikan oleh penulis buku asal. Dan kita boleh mengambil antara 3 hingga 4 bab di sini dan selepas itu kita keluar daripada buku ini dan apa yang kita akan lakukan, kita akan buat cara yang seterusnya. Okay, contoh, saya akan gunakan buku bestseller ni pula. Okay, klik di sini. Kemudian lihat sama ada ia mempunyai fungsi look inside. Okay, ada. Kita klik. Okay, kemudian terus pergi ke table of content. Okay. Kemudian apa yang kita akan lakukan selepas ini adalah memilih 1, 2 ataupun 3 bab yang kita rasa boleh ulas menggunakan gaya kita untuk buku parenting yang bakal kita tulis selepas ini. Okay, sebagai contoh, dalam buku ini, saya mungkin memilih topik ini. Okay. Encouraging autonomy. Okay. Kemudian saya mungkin ambil satu lagi mengenai puji-pujian. Ataupun saya akan pilih lagi engaging cooperation. Okay, cukup. Itu sahaja. Saya akan bawa pulang rangkuman KJ Method Amazon ini dan saya akan cari bahan lain untuk memenuhi fungsi tajuk ini. Okay, berapa jumlah buku yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah buku baru? Secara asasnya kita bermula dengan 10 judul buku ke atas. Jadi, peruntukan tempoh yang sesuai untuk kita mengumpulkan beberapa bab untuk kita masukkan di dalam buku kita. Jadi, kaedah KJ Method Amazon ini fungsinya adalah untuk mengenal pasti bab-bab yang kita boleh bawa semula dengan menggunakan konteks tempatan, idea tempatan, research terbaru, pengalaman ataupun cerita yang berbeza tetapi berasaskan kepada idea-idea yang telah kita susun yang datang daripada berpuluh-puluh buku yang telah kita lihat dalam Amazon tadi. Syarat untuk kita menyenaraikan semula bab-bab ini adalah pastikan ia disusun tidak mengikut buku asal. Contoh dalam kes ini, bab 2, 4 dan 5, apabila masuk ke dalam buku kita, janganlah susunannya pun bahagian 1 adalah menggalakkan kerjasama. Bahagian yang kedua, menggalakkan kuasa keputusan atas anak-anak. Bahagian yang ketiga, mengenai puji-pujian. Susunan tu masih sama. Jadi kita kena ubah susunan tersebut. Jadi inilah
cara yang seterusnya, selain daripada cara-cara sebelum ini, bagaimana kita menggunakan KJ Method Amazon untuk mempercepatkan proses penghasilan buku kita yang pertama.